Okay, Assalamualaikum and good morning to everyone. So, untuk hari ni, kita akan belajar satu lagi subtopik dalam chapter 5, chapter form 4. So, chapter subtopik of refraction of wave, refraction. So, sebelum ni teacher dah buat revision on subtopik of reflection, okay, pantulan. So, hari ni kita nak tengok pasal pembiasan pula, refraction of wave is pembiasan in Malay. Okay, so first kali untuk this subtopik, teacher akan discuss dulu apa yang you kena tahu, apa yang you all akan belajar. So dalam subtopik of refraction of wave, you boleh describe the refraction of wave from the aspect of angle of incident, angle of refraction, wavelength, frequency, wave speed and also direction of propagation of wave bila ada refraction of wave. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, student are able to draw the ray diagram to show refraction of wave for two different depth. Okay, for two different medium, daripada deep to shallow region ataupun daripada shallow to deep region. Okay, ataupun yang melibatkan refraction of sound wave kan, daripada yang cool air density pergi ke hot air density, macam mana dia punya drawing and then yang ketiga, student are able to explain some natural phenomena of refraction of wave in daily life. Okay, so yang last but not least, student are able to solve problems involving refraction of wave. So yang tu 4 learning outcomes, learning standard yang kita kena, yang teacher akan sentuh hari ni lah, yang teacher akan mengajar dan you akan belajar untuk hari ni. So at the end of class, so semua orang boleh checklist apa outcome yang teacher dah sebut tadi tu. So semua tu mesti kena check macam tu ada 4 tadi kan. Okay, so first kali kita tengok dulu the diagram of refraction of the sea wave dekat Morocco ni. So dia ada tunjukkan satu gambar refraction of the sea wave. So as you can see on these pictures, on this photograph, so kita boleh nampak ada line, okay, imaginary line kat sini. Okay, so that line tu sebenarnya dia represent wavefront okay, wavefront. And then bila dia dia move dekat dengan B, okay, so dia punya wavefront itu akan jadi more closer, okay, akan jadi more closer. So yang ni lah kita masukkan dengan you nampak dia punya wavefront tu dia lagi dekat, meaning that dia punya wavelength dia akan decrease. Okay, wavelength of the sea wave akan decreasing bila wave travel daripada deep region, okay, daripada deep region towards shallow region. Okay, daripada tempat yang dalam pergi tempat yang cetek lah. Okay, so sebelum kita pergi further discussion on this subtopic, first kali you kena tahu dia punya definition of refraction. Okay, so dekat sini ada meaning of refraction So what is meant by refraction? So refraction of wave is the change in direction of propagation of wave caused by the change in the velocity of wave when the wave propagate from one medium to another. Okay, so dekat bawah tu dia bagi satu info, dia bagi you smart info. Dia kata speed of water wave is influenced by depth of the sea. Maksudnya speed of water wave tu dia berubah kalau dia punya kedalaman water berubah. Okay, daripada deep to shallow region ataupun daripada shallow to deep region. Okay, yang kedua, dia punya speed of sound wave is influenced by density of air. So yang macam teacher dah discuss tadi, sound wave tu kita akan tengok dekat mana medium yang ada hot air, dekat mana medium yang ada cool air. Okay, yang ketiga pula, okay, speed of light wave speed of light wave is influenced by optical density of medium. Okay, so kita akan tengoklah medium yang macam mana dia light wave travel daripada air to glass ataupun glass to air ataupun daripada air to water. Okay, so yang tu melibatkan medium yang berbeza, density yang berbeza. Okay, so kita tengok sikit dulu simulation.
Okay, so sekarang ni teacher tunjukkan kita ada satu source of light. Teacher ada laser light ray kat situ, laser beam kat situ. And then teacher nak tunjukkan macam mana light akan travel daripada medium of air into medium of glass. Okay, antara dua ni dia ada perbezaan density lah. Okay, so you tahu kalau antara glass dengan air tu, density of glass lagi tinggi daripada density of air kan. Okay, so teacher nak buat angle, teacher nak letakkan protector. Okay, alright, so teacher emitskan dia punya light ray. Okay. So you boleh nampak dekat this simulation. Okay, dalam simulation ni bila dia punya angle of incident kita is 45 degree. So dia punya angle of incident So apa jadi dekat angle of refraction? Okay, angle of refraction akan decrease 28.1 sekarang ni. So kita boleh buat conclusion bila light ray travel daripada less dense medium towards denser medium, dia punya refracted ray dia akan refract towards normal. Okay, towards normal. Dan daripada sini kita boleh ukur dia punya speed of light. Okay, alright, so dekat situ you boleh nampak dia punya value speed of light 1C. Okay, 1.00C. So apa maksud dia? So sebenarnya value ni represent C tu is the symbol untuk speed of light So kena ingat balik apa value speed of light dalam air kan. So light ray dia travel at 3.0 times 10 power of 8. Okay, light ray dia travel at 3.0 dekat dalam vacuum 3.0 times 10 power of 8 meter per second. So sekarang ni speed of air dalam vacuum sama je dengan speed of air dalam dekat air. So kita nak ukur pula apa jadi dekat dia punya speed bila dia travel dalam glass. Okay, so tadi kita dapat 1C. Now dia punya speed tu dah berubah, dia dah berkurang jadi 0.67C. Okay, so ada decreasing of value of speed of light So yang ni kita tengok daripada medium yang less dense towards medium yang denser. Okay, kita observe pula apa jadi kalau teacher buat daripada glass towards air. Okay, so sekarang ni light ray akan travel daripada denser medium pergi ke towards less dense medium. Kita tengok apa jadi dekat dia punya refracted ray. Okay. Right. Okay, sekarang ni teacher ada incident angle dia daripada 0, tak ada refraction. Bila teacher increase dia punya angle of incident, katakanlah teacher punya angle of incident sekarang ni is 28 degree 28 degree. Sekejap, teacher adjust lagi. Bagi comel sikit lah. Katakanlah dapat dalam tak dapat juga 30. 30.4. So dia punya angle of incident is 30.4. Then you nampak apa jadi dekat angle of refraction. Dia punya angle of refraction lagi besar daripada angle of incident. Which is dia punya angle of refraction dia punya value is 49.3. It means that daripada simulation ni kita boleh buat conclusion bila light ray travel daripada denser to less dense medium, kita punya light ray tu dia akan refract away from normal line. Away daripada normal line. Dan kita ukurlah dia punya speed of light sekarang ni. Dekat glass is 0.67. Dekat air dia akan jadi 1C. So meaning that kalau light ray travel daripada denser to less dense medium, dia punya speed of light akan increase. Dia terbalik dengan situation tadi so kita pergi balik kita punya lesson. So again, kalau dalam lab kita akan gunakan device ni, ripple tank
Reportan ni teacher dah introduce masa you belajar subtopik of reflection of wave. So again, untuk reflection of wave pun kita boleh gunakan reportan juga untuk observe pattern of wave untuk wave phenomenon, pattern of wave untuk water wave phenomenon. So you boleh observe guna reportan nak tengok macam mana patterns of reflection of water, refraction of water, diffraction and also interference. So untuk hari ni teacher fokus on refraction of water wave dulu. Okay, so dekat sini apa yang kita buat dekat ripple tank ni, okay, kita akan letakkan satu satu prospect. Okay, prospect ni nak menunjukkan ada different region dekat dalam kita punya tangki tu dekat dalam tangki yang kita isi air tu, kita letakkan satu prospect. So benda ni sebenarnya lebih kurang situation dekat pantai lah. So kalau kat pantai kita kan, so katakanlah ni pantai. So ni lah kita punya condition dekat pantai. So dekat sini pantai pantai. Okay. So yang ni a shallow region. So kita dapat yang dekat sebelah sana tu deep region. So daripada apa yang you boleh tengok dekat dekat pantai tu kan, yang dekat dengan pantai tu dia punya wavelength kita dia short. Okay, wavelength dia short. Kalau jauh dengan pantai, wavelength dia besar, jauh-jauh. Dia punya jarak antara satu wavefront to another wavefront tu is longer. Okay. So lebih kurang macam tadilah. Alright, so next kita nak tengok dia punya pattern kalau kita menggunakan ripple tank. So yang ni situation ni wave travel, the water wave travel daripada deep region to shallow region deep region to shallow region. So bila wave travel, okay, dia punya incident wave dia yang color pink tu, okay, that one is the incident wave. Bila wave travel daripada deep to shallow region, okay, water wave akan refracted disebabkan oleh ada fenomena of refraction kat sini. Disebabkan water wave travel at different density, sebab dia travel daripada deep to shallow region, so density dia dah berubah. So bila water wave travel daripada deep to shallow region, refracted wave dia akan refract towards normal. Refracted towards normal. Okay. So you buat satu line yang mendekati garisan normal yang color biru tu, and then you nampak garisan-garisan yang color putih tu represent dia punya wavefront. Okay, so ni dia punya wavefront teacher buat garisan color purple dekat sini, wavefront. Ni dia punya wavefront. Ini dia punya wavefront. So jarak antara satu wavefront to another wavefront is wavelength. Okay, so next teacher nak buat dia punya wavefront dekat shallow region. Okay. Okay. So daripada drawing ni, kita boleh tahu, kita boleh buat conclusion. Okay, katakanlah teacher labelkan lambda 1 tu dia punya wavelength dekat deeper region, and lambda 2 tu dia punya wavelength dekat shallow region. So kita comparekan lambda 1 dengan lambda 2. So lambda 1 is longer than lambda 2. Okay, so disebabkan oleh dia punya wavelength dia besar, so dia punya speed dia lagi besar lah. So V1 lagi besar daripada V2. Okay, so kerana ni daripada formula V sama dengan F lambda. Okay, so kita boleh tahu daripada sini dia punya wave speed dia dah berubah, dia punya wavelength dia dah berubah. So apa jadi dekat dia punya frekuensi F1 dengan F2? Okay, so disebabkan kita punya wave ni, water wave ni come daripada the main source of the source of the wave tu daripada punca yang sama, daripada same source of wave. So kita boleh buat conclusion dia punya frekuensi dia sama. Contoh macam kat laut kan, okay, dia ada oscillation tu because dia datang daripada gelombang yang sama Okay, so conclusion kita F1 sama dengan F2. Alright, yang ni situation kalau wave travel daripada deep water region to shallow water region. Okay, so next kita tengok pula wave travel bila water wave travel daripada shallow water region to deep water region. Okay, so yang colour pink ni kita labelkan dia sebagai incident ray.
Okay, that is incident ring. Okay. Then bila dia kena dekat boundary tu, dekat sempadan antara shallow to deep region, buat satu garisan normal line. Okay, garisan normal line. And then bila water wave travel daripada shallow to deep region, refracted ray tu dia akan refract away from normal line. Okay, so dia akan refracted away from normal line. Okay. So dia punya angle of R lagi besar daripada angle of I. Okay, angle of R lagi besar daripada angle of I. Yang tadi ni angle of I lagi besar daripada angle of R. So ni perbezaan antara dua medium tadi. Okay, sekejap Okay, yang ni. Okay, so kita tulis sekali lagi. Dia akan refracted away from normal. Okay, kita comparekan dia punya wavelength lambda 1 less than lambda 2. Okay, ni dia punya jarak dia. Okay. Ni. Okay, wavefront mesti 90 degree dengan direction So ini wavefront untuk deep region. Okay, again mesti 90 degree juga, lebih kurang tu. Okay, so bezakan wavelength dia kecil, so wave speed pun lagi kecil dekat shallow region. And then dia punya frekuensi dia sama. Okay, F1 sama dengan F2. Okay, so teacher comparekan dia punya angle. R is smaller than angle of R. Yang ni R is bigger than angle of R. Okay, ni perbezaan antara dua region tadi. Okay. Alright. So, alright. Okay, so ni kita punya conclusion tadi. Okay, bila daripada water wave travel daripada deep to shallow region, okay, angle of I lagi besar daripada angle of R. Okay, sekejap. Angle of I lagi besar daripada angle of R. Wavelength decrease, frekuensi sama. Wave speed decrease, dia akan refracted towards normal line. Okay, so untuk daripada shallow water region to deep water region, angle of I lagi kecil daripada angle of R. Wavelength increase, frekuensi sama. Wave speed increase, dia akan refracted away from normal line. Okay, so ni perbezaan antara physical quantity yang you all dah pernah belajar dalam fundamental of wave yang melibatkan formula V sama dengan F lambda. Okay. Right, next. Kita nak belajar macam mana nak draw dia punya patterns of refraction of wave. Okay, so let's say sekarang ni teacher ada daripada deep region to shallow region. Okay, daripada deep to shallow So dia dah lukis siap-siap kat sini dia punya wavefront. So garisan 3 ni dia mewakili wavefront. So jarak antara satu wavefront to another wavefront is wavelength. So you labelkan lambda 1. Okay, so first step kita nak buat apa? Draw dia punya incident wave. So incident wave mesti perpendicular dengan wavefront. So contoh macam ni. So labelkan ni sebagai I. And then buat dia punya normal line. Normal line teacher buat yang colour hijau ni kat tengah-tengah. Mesti 90 degree dengan dia punya boundary. Dia punya sempadan tu antara deep to shallow region. That one is dia punya normal line. And then you belajar tadi bila water wave travel daripada deep to shallow region, apa jadi dekat dia punya direction of propagation of wave? Dia akan refracted towards normal. So angle dia masih lagi kurang lah daripada angle of I. Okay, so ini R
Yang ni I. So kita belajar angle of I lagi besar daripada angle of R. So okay, direction of propagation of wave dah buat. Dia punya refracted ray. Okay, daripada sini draw dia punya wavefront. Okay, so you tahu tadi wavefront kalau dah dekat shallow region dia lagi kecil kan. Okay, so draw the at least ada 3 line yang menunjukkan dia punya wavefront. Okay, macam ni. Okay, alright. Okay, paling kurang 3 So make sure dia punya angle dia pun 90 degree. So labelkan dia punya lambda tu. Okay, so compare kan lambda 1 lagi besar daripada lambda 2. V1 lagi besar daripada V2. Okay, so ini drawing kalau water wave travel daripada deep to shallow region. Okay, daripada deep to shallow region. Kena tahulah step-step dia tu Okay. Alright. Okay, so yang ni lukisan ni kena you try and error. Okay, bukan try and error masa teacher, you kena cuba buat dululah macam mana. Okay, so first kali kena draw dia punya yang colour biru yang you nampak ni dia punya apa wavefront. So buat satu incident ray yang dia punya direction dia mesti 90 degree daripada wavefront. Okay, that one is the incident ray. Sekarang ni kita wave travel daripada deep to shallow region Okay, labelkan lambda 1 kat sini. Okay, then next step nak kena buat apa? Okay, step 1 lukis dia punya incident ray. Okay, step 2 buat dia punya normal line. Okay, normal line mesti 90 degree. Okay, dengan dia punya boundary, dengan dia punya surface. Okay, dengan dia punya sempadan tu. Okay, then you tahu sebelum ni kalau water wave travel daripada deep to shallow region, refracted ray tu, refracted angle dia akan refract towards normal line. Okay, towards normal line. So buat satu garisan yang towards normal line. Contoh macam ni. Kurang lah. Dia punya angle of R ni mesti lagi kurang. Angle of I lagi besar daripada angle of R. R lagi kurang daripada, lagi kecil daripada angle of I. So dah buat macam ni. Okay. So satu lagi step, lukis dia punya wavefront dekat shallow region. So cara nak lukis tu, teacher ambil satu garisan. Maybe tak nampak colour biru. Teacher tukar guna colour apa ya? Kuning lah. Okay. Contoh macam ni. Satu garisan yang you agak-agak okay, dia boleh jadi 90 degree. So macam tu. So garisan yang kedua macam ni. Okay. So dan bila you nampak dia punya size tu dah decrease, so just follow je dia punya size tu. Okay. Just follow dia punya size. So you akan nampak, you akan dapat automatic dia punya wavelength dia decrease So labelkan sebagai lambda 2 dekat sini. Okay, this is lambda 2. So compare lambda 1 lagi besar daripada lambda 2. Okay, so ni cara untuk you draw the patterns of the refraction of water wave correctly Okay, so sama juga untuk shallow region. Let me show you. Okay, first kali ambil satu garisan yang menunjukkan dia punya incident ray. Okay, mesti 90 degree dengan wavefront. So labelkan ni sebagai I. Okay, then next step nak kena buat apa? Ni dia punya normal line. Okay, normal line dia mesti 90 degree dengan sempadan antara shallow to deep region tu. Kat sini 90 degree. Then okay, labelkan I. Okay, you belajar sebelum ni kalau water wave travel daripada shallow to deep region, apa jadi dekat dia punya direction of propagation of wave? Dia akan refracted away from normal line. Okay, so buat satu garisan yang away from normal line. Let's say teacher buat macam ni. Yang penting dia punya angle dia besar lah. Okay. So that is R. Okay. Step seterusnya, labelkan dia punya draw dia punya wavefront. Okay, wavefront mesti 90 degree. Contoh macam ni. Okay.
Sini. Okay. 90 degree. Ni. Paling kurang 3 okay. Paling kurang 3. So, you just follow je. Dia punya size dia tu. Okay. Labelkan lambda 2. Lambda 1. So, compare antara lambda 1 dengan lambda 2. So, lambda 1 less than lambda 2. V1 less than V2. Okay, so cukup lah untuk you all punya diagram. Okay, yang atas tadi daripada deep to shallow. Yang bawah ni daripada shallow to deep region. Okay, so paling kurang ada 3 line kat situ 3 wavefront. Alright, so next kita nak tengok the phenomena of refraction of wave in daily life. Okay, actually ada banyak lagi lah natural phenomena ni kan. So hari ni teacher just nak fokus je untuk beberapa situation. So contohnya kat sini dia kata, during the day, air that is closer to the surface of the earth is hotter than the air above. Okay, so dekat bahagian bawah ni air lagi hot. Ni, okay, hot. Then air above. So dekat bawah dia punya density dia, bila hot air, density of air is low density. Yang dekat cool air, high density. So apa jadi? As such, sound is refracted away from the ground. Okay, so the observer cannot hear sound clearly during the playtime. So ini teacher explain dalam kelas teacher. Kenapa you bila waktu siang kan, you sayup je dengan suara azan daripada masjid dekat rumah you. Okay, dengan suara azan, dengan azan Zohor, dengan azan Asar. Tapi bila azan Maghrib, Isyak, Subuh sama, kuat je kan, clear je dengar bila tu duk mengalunkan, duk panggil you all pergi masjid, pergi solat jemaah. Okay, so ni disebabkan oleh fenomena of refraction of sound wave. Kenapa waktu siang dia lagi kurang dengar, not heard clearly during the day, tapi waktu malam kuat je. Okay, during the night, air that is closer to the surface of the earth is colder. Okay, yang air yang cold kat bawah ni, so density dia tinggi. Dekat bahagian atas, low density. So sound is refracted towards the ground. Okay, this causes the observer to hear sound more clearly during the night. Senang nak dengar suara azan subuh, azan maghrib, azan isyak, disebabkan oleh perbezaan density tu So dia punya frekuensi sama aja daripada loudspeaker yang sama, daripada source of power supply yang sama. Okay, so tu perbezaan antara dua situasi tadilah. Okay. Okay, satu lagi situation yang you nampak pattern dekat area pantai kan. Okay, so dia kata kat sini, figure shows the phenomena of refraction of the sea wave. The cape is shallow water region. Dekat bahagian cape ni shallow water region, while the bay is deep water region. So sini shallow, sini dekat bahagian bay deep water region. Okay, away from the shoreline, the wavefront of the water is almost straight and parallel because water wave move at uniform speed. So dekat sini, so yang ni dekat bahagian deep region, dekat bahagian yang jauh daripada cape dengan bay tadi tu, you nampak dia punya wavefront dia almost straight parallel because water wave move at uniform speed. Okay, V dia constant. Okay, V constant. Alright, so when the wavefront of the water wave propagate to the cape, the speed of the water wave decreasing. Okay, so dekat shallow ni, dekat cape tadi, dia punya wave speed dia kurang, causing the wavelength to be short. So wavelength pun short. Okay, frekuensi sama Next, the wavefront of water approach the bay, move at higher speed. Dekat bay ni, kita buat colour hijau pula. Dekat bay, dia punya speed dia tinggi, wavelength dia pun tinggi. Okay, so this causes the wavefront to curve and follow the shape of the shoreline. So refraction of water wave causes water wave energy to converge
towards the cape. Okay, dia nampak dia macam mencapah kan, dia menumpu kan. Okay, dekat bahagian cape ni dia punya water wave energy dia menumpu. Okay, so water wave energy diverge from the bay and spread out to the wider region. So dekat bahagian bay, walaupun dia punya dia punya speed dia tinggi, dia punya wavelength dia tinggi, tapi energy dekat situ dah diverge. Okay, dah diverge, dia dah spread up to a wider region. So amplitude of the wave at the bay is smaller than dekat cap. So amplitude dekat sini, okay, amplitude dekat sini smaller. Amplitude dekat area cape tinggi. So that's why kalau you nak mandi ke apa ke, sesuai lah dekat area bay ni Macam contoh kat Danga Bay ke apa ke kan. So nak mandi dekat, walaupun dia punya ombak dia kuat, tapi dia punya energy dia dah kurang. Okay, dia punya amplitude dia dah kurang. So kalau teacher boleh lukiskan dia punya amplitude tu, contoh macam ni lah. Alright, kalau dekat deep, dekat area cape tadi, macam ni, tinggi sikit. Okay, so ni perbezaan of amplitude dekat cape dengan dekat bay. Alright, so I think that's all for today. Oh, sorry. Ada formula lagi lupa pula nak buat formula. Okay, so tadi kita dah discuss dekat area deep region, dia punya wave speed dia tinggi, dia punya wavelength dia tinggi. Dekat shallow region, dia punya speed dia rendah, wavelength dia rendah. So daripada formula V sama dengan F lambda, tadi kita dah discuss frekuensi untuk dua-dua region tadi, dekat deep ataupun shallow region, dua-dua frekuensi sama. So F1 sama dengan F2. Okay, daripada formula ni, jadikan F sebagai faktor. So F sama dengan V over lambda. So gantikan dekat sini, you akan dapat V1 bahagi lambda 1 sama dengan V2 bahagi lambda 2. Okay, so ni formula yang related dengan refraction of water wave, refraction of wave. Okay, so kena buat soalan calculation lah. Okay, alright. So kalau contoh dia bagi macam ni okay, dia bagi macam ni, dia bagi propagation of water wave from region P to region Q of different depth. Okay, so dia bagi speed of wave is 18 cm per second in region P. Determine the speed of wave in region Q. So dia nak tahu dekat region P 18, dia punya speed dia 18 cm per second. So dekat Q ni berapa dia punya speed. So kalau you tengok dekat drawing ni, okay, dia bagi yang color biru tu sebenarnya wavefront So jarak antara satu wavefront to the next wavefront represent wavelength. Okay, so ni satu wavelength. So cuba kira ada berapa wavelength yang dibagi dekat region P. Okay, so kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 wavelength kat situ. So 4 wavelength sama dengan 12 cm. So satu wavelength 12 bagi 4 dapat 3 cm. Okay, so wavelength untuk deep region tu sebenarnya 3 cm. Untuk Q pun sama juga. Okay, kira dulu ada berapa wavelength yang dia bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 kat situ. 8 wavelength sama dengan 12 cm. Nak cari satu wavelength 12 bahagi 8. Dapat berapa tadi? Ni dapat 1.5 So 1.5 cm. Gantikan dalam formula. Okay, V1 bahagi lambda 1 sama dengan V2 bahagi lambda 2. Then you akan dapat wave speed dekat shallow region 9 cm per second. Okay, nak tukar dalam unit meter pun tak ada masalah. You akan dapat 0.09 meter per second. Pun boleh juga. Okay, mana-mana So, I think that's all for today. Habis untuk subtopik refraction of wave. Thank you. Assalamualaikum.